Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam semua. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk sesi Sembang IT 26 hari bulan 12 2020 pada malam ni. Okey, so sebelum kita mulakan Sembang IT malam ni, kita buka dulu majlis kita dengan surah Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada anda yang sudi menanti kami di channel Facebook Mudah IT dan juga Sifu Zainal Official. Terima kasih pada semua yang sentiasa mengikuti rancangan Sembang IT yang kini dah sampai ke edisi keempat. Ya, Alhamdulillah. So hopefully kita akan teruskan lagi rancangan Sembang IT ni pada masa akan datang. Okey, jadi sebelum tu pastikan anda share, like dan subscribe pada kita punya channel Facebook. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih pada Sifu Nik Faris kerana sudi bersama kita lagi malam ni untuk berkongsi tentang beberapa perkara yang menarik. Okey, untuk pengetahuan anda malam ni tajuk kita ingin melindungi si manja di internet. Ikuti 3 tips mudah. So itu kita punya tajuk malam ni. Okey, semacam yang kita dah tahu, dalam episod yang lepas kita ada bincang tentang keselamatan kanak-kanak di internet. Okey, so pada malam ni kita nak ulas sikit berkenaan apakah kaedah ataupun langkah-langkah yang perlu kita ambil bagi melindungi si manja kita daripada terjerumus dalam orang kata perkara-perkara negatif yang berada di internet sekarang ni. Okey, so saya nak minta Sifu Nik Faris untuk ulas sikit, bagi intro sikit tentang tajuk kita malam ni, dan mungkin Sifu Nik Faris juga ada ingin berkongsi perkara yang berbentuk teknikal, macam mana tips-tips mudah untuk melindungi si manja kita. Okey, silakan Sifu Nik Faris. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa khabar anda semua? Sifu Zainal, terima kasih. Sekali lagi kita bersiaran pada edisi keempat malam ni. Jadi sedar tak sedar kita dah edisi keempat ni. Yang mana kita dah ke akhir tahun. Maknanya ini adalah Sembang IT kita penutup lah untuk tahun ni. Jadi semoga sebelum perbincangan Sembang IT sebelum ni mendapat mendatangkan manfaat kepada anda semua yang menonton kami pada siri-siri yang sebelum ni lah. Jadi berbalik pada tajuk yang Sifu Zainal beritahu tadi, maknanya pada malam ni kita nak ulas lebih detail. Maknanya kita nak masuk ke perkara teknikal sedikit. Jadi untuk supaya kita dapat lebih jelas dengan apa yang kita bincang. Actually kita ini adalah rentetan daripada perbincangan pada minggu lepas, iaitu yang mana kita telah bincangkan bagaimana penggunaan internet oleh kanak-kanak, terutamanya pelajar-pelajar sekolah, bagaimana mereka ni apabila mereka berada di rumah menggunakan internet, komputer di rumah, menggunakan smartphone ataupun tablet di rumah tanpa pemantauan ibu bapa, berisiko lah. Maknanya mereka ni sebenarnya berisiko terdedah kepada ancaman-ancaman cyber, seperti kandungan berunsur dewasa, kandungan yang berunsur keganasan, cyberbullying. So perkara-perkara seperti ini yang kita bincangkan pada minggu lepas, maknanya itu adalah satu threat ataupun satu risiko kepada keluarga itu sendiri sebenarnya. So jika tiada kawalan yang sebetulnya daripada pihak ibu bapa, kemungkinan besar mereka ni, anak-anak kita ni boleh terpengaruh dengan anasir luar daripada internet ni. Maknanya mereka akan terpengaruh dan terbawa ke dalam kehidupan mereka sekarang, dan mungkin mereka akan mengikuti atau apply apa yang mereka lihat di internet ni kepada family mereka ataupun kepada adik-beradik mereka. Kita sangat takutlah mengenai perkara ini. Jadi daripada kesan daripada ancaman cyber ni, kita nampak dari segi aspek negatif terlalu banyak. Jadi nak tak nak
kita, maknanya saya, Cikgu Zainal dan parent di luar sana, kita kena ambil tahu bagaimana untuk kita mengurangkan risiko-risiko ini. Terutamanya apabila kita berada di rumah, kita lepaskan anak-anak kita menggunakan komputer. So kita juga perlu memainkan peranan penting untuk membuat sedikit konfigurasi, which is yang kita akan terangkan pada malam ni lah. Maknanya sedikit perkongsian saya pada malam ini more kepada teknikal, yang mana saya akan tunjuk kita menggunakan tool yang sedia ada, yang telah ada dalam komputer kita, dan kita buat konfigurasi yang simple saja untuk kita buat sedikit protection, sedikit kawalan terhadap komputer di rumah kita masing-masing. Jadi Cikgu Zainal, boleh saya teruskan untuk Boleh. tunjukkan konfigurasi di browser. Okey, silakan. Okey. Saya akan share dengan tuan-puan, share screen. Okey, basically apa yang saya akan buat ni, saya akan tunjukkan penggunaan bagaimana kita nak set browser kita untuk kita tightenkan sedikit dia punya security di browser kita. Okey, dalam case saya ni, okey, saya akan ada dua jenis browser, namanya Google Chrome dan juga Microsoft Edge. Jadi yang dalam peranan pertama saya ni, saya akan tunjukkan kepada tuan-puan bagaimana kita nak buat sedikit konfigurasi di Google Chrome. Sebentar ya, saya akan share screen saya. Okey, Cikgu Zainal boleh nampak skrin saya ni? Saya boleh nampak. Clear. Okey, so saya harap anda semua di luar sana nampak skrin saya ni. Okey, jadi sebelum tu saya nak terangkan sedikit lah browser, apa maksud browser, internet browser ni. Maknanya kita browser ni kita menggunakan untuk kerja kita seharian kita lah. Kita search apa-apa juga kandungan di internet, dan kita juga boleh browse konten atau laman web yang kita nak. Okey. Jadi dalam penerangan saya yang pertama ni, saya akan terangkan dalam Google Chrome ini. Basically dia ada satu perkataan yang kita namakan safe search. So safe search ni basically saya tunjukkan konten yang saya telah browse. Just untuk pemahaman kita semua, apa itu safe search? So kalau tuan-puan lihat di skrin saya sekarang ini, safe search ni basically satu setting yang simple. Kita just tick sahaja di browser kita. Ia berfungsi untuk menapis konten-konten yang inappropriate lah. Maknanya konten yang berunsurkan pornografi ataupun keganasan. Menggunakan safe search punya setting ni, kita boleh membuat sedikit protection terhadap search engine kita. Ia boleh, kalau tuan-puan tengok ni, kita gunakan untuk personal account, dan kita nak protect children kita daripada melihat konten yang tidak sepatutnya, dan ada juga digunakan di sekolah based on penerangannya. Mana saya tak perlu huraikan secara lanjut lah. Saya just nak bagi idea. Dalam sesi kali ini saya nak share supaya kita semua ataupun anda semua dapat idea bagaimana untuk kita buat sedikit setting di browser kita untuk protect penggunaan komputer ni terhadap anak-anak kita. Saya scroll screen ni. So, saya nak highlight kepada tuan-tuan. Kita ada 3 line ni, maknanya 3 point yang saya mention, saya highlight ni yang berwarna biru. So, kat sini ditunjukkan cara untuk turn safe search on or off. So, saya klik kepada URL ini, link search setting. So, basically selepas saya klik, dia akan keluar another tab. Kat sini kita akan nampak basically point yang pertama ni, maknanya paragraf pertama ni safe search filter. Di sinilah yang mana kita enable
safe search. So dengan kita tick ataupun untick. So dalam kes ni kita tick dan done. So di belakang tabir Google dah good enough untuk membuat satu protection, tetapi bear in mind konfigurasi ini sebenarnya dia tak perfect 100%, tetapi sekurang-kurangnya ia membantu kita untuk membuat filtering apabila anak-anak kita membuat search konten-konten yang pembelajaran. So maknanya dia boleh mengurangkan kadar keluarnya konten yang tidak sepatutnya terhadap searching anak-anak kita di Google Search. Okay, that's all untuk Google Safe Search Filter. Okay. Then saya akan go to another component. Okay, kat sini apabila anda dah tick Safe Search, maknanya dia automatically dah enable dalam browser anda. Maknanya bila anda buka next search, dan dia akan menggunakan enable lah mekanisme safe search tersebut. Okey, tersasul pula. Okey, next saya nak share dengan anda ada satu free tool yang mana kita boleh guna juga di Google Chrome untuk membuat protection. Okey, kat sini little bit technical. Mungkin kalau sesiapa yang tak pernah experience setting, okey, anda mungkin boleh dapat idea daripada penerangan saya ni. Basically caranya sangat mudah. Okey, jika anda lihat ke ruangan alamat ni google.com preference. Okey, kat sini saya tunjukkan ada satu ikon yang berwarna hitam. Okey, saya highlight ada keluar extension. So tuan-puan boleh nampak tak kataan extension sebelah huruf N. Okey, nampak Sungguh Zainal? Nampak. Okey, jadi okey kat sini okey, bila saya klik dalam ikon extension ni, okey, tuan-puan akan nampak kita tak nampak, okey, nampak small PDF, Google Docs off. Okey, Google Docs offline. Basically saya tak install apa-apa software extension kat sini. Okey, jadi apa yang saya nak tunjuk kat sini, saya akan ajar secara ringkas bagaimana kita nak install extension di Google Chrome kita, then kita gunakan function tersebut untuk buat protection. Okey, ini cara mudah menggunakan free tool. Okey, kita buka suatu tab baru. Okey, cuba search. Okey, software ni bernama BlockSite. Okey, kalau tuan-puan tengok di skrin tuan-puan sekarang ni, okey, BlockSite. Okey, basically yang ni saya just pick up software yang dah dibenarkan untuk integrate dengan Google Chrome. So basically kita boleh guna sahaja software ni. Kalau tuan-puan nak search another software, actually ada banyak software di luar sana untuk kita setkan parental control, content control di browser kita. Okey, then kita klik URL tersebut. Okey, kat sini tuan-puan nampak kan? Okey, kita nampak Chrome Web Store. Okey, BlockSite, stay focused and control your time. Okey, basically apa yang saya akan buat sekarang ni, saya nak tambahkan komponen ni kepada saya punya browser Google Chrome. Okey, saya klik add to Chrome. Okey, add extension. Okey, kita tunggu sehingga complete. Okey, apa yang berlaku, basically dia akan download software ni. Tapi bear in mind, okey, untuk tuan-puan jika nak guna any other software, so tuan-puan kena do some research lah, mana check komponen software ni, pastikan software ni adalah source yang valid lah, maknanya bukannya simply kita install without kita do some research lah. Okay, then kita dapat information ni, thanks for installing BlockSite, then I accept. Okay, now dekat sini saya just tunjuk penggunaan free version. Okay, skip. Okay, kita dah selesai install. Basically kita boleh start guna. Okay, saya close dahulu.
Okey. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk kat tuan-tuan bagaimana kita nak configure view protection terhadap browser kita. Okey, jika kita tengok sekarang ni kita dah nampak under extension kita ada block site tool. So kita klik kat sini. Okey. Okey. Try 3D for free. Okey, just disebabkan saya gunakan free version. Okey, kat sini dia ada tiga area kat bawah ni. Okey, tiga menu kat bawah ni. Sini configuration selepas yang seterusnya saya akan tunjukkan. Okey, apa yang saya tunjukkan dekat ikon yang berbentuk bulat ni, sebelah gambar ikon gambar orang ni, sebelah kanan ada satu ikon. Yang ni yang akan tunjukkan actual menu. Okey, kat sini adalah content block site yang kita boleh gunakan. Okey, basically kita gunakan kat sini sebelah kiri ni ada menu untuk kita set. Dan sebelah kanan ni adalah konfigurasi ataupun URL yang kita nak block lah. So basically apa yang saya nak tunjuk sekarang ni contohnya, okey saya nak disable ataupun block Facebook. Okey. Sebelum tu, saya untuk free version ni hanya allow 6 site dalam block list. So basically kalau untuk tujuan personal kat rumah, so saya rasa kita still boleh consider untuk gunakan this tool jugalah. So saya tak rasa kita ada terlalu banyak list yang kita nak protect kan. So kat sini supaya anda dapat idea, kita juga boleh do protection. Okey, tapi maksimum kat sini 6 lah. Saya tunjukkan satu sajalah kat sini. Okey, contohnya saya add www.facebook.com. Okey, selepas saya type URL Facebook, saya add dan dia akan keluar kat bawah ni lah block site. Okey, kat sini ke atas ni basically dia ada dua option. So redirect, contohnya katakanlah kita nak budak anak kita type facebook.com, so dia akan pergi ke URL lain. Itu satu option. Another option, another component, kita juga boleh letakkan schedule. Contohnya katakanlah kalau katakanlah komputer kat rumah kita enable daripada pagi sampai petang, dan kita boleh setkan masa. Masa yang kita nak block ni Facebook. Now next step, basically once kita dah add block site ni, saya cuba saya test, saya buka another Chrome. Cikgu Zainal nampak tak Facebook punya page ataupun tak nampak? Belum lagi. Dia tak keluar lagi. Saya guna same browser. Maknanya saya tak buka, just now saya buka another browser. Saya mungkin tuan-tuan tak nampak lah. Jadi basically saya buka another browser di new tab. Saya browse facebook.com. Contohnya saya tunjuk sekali lagi facebook.com. Now no way Jocelyn. So you put Facebook in your blog site. It's probably there for a reason. Basically successful. So kita tak boleh access Facebook now. Saya tunjuk sekali lagi bagaimana kita nak allow semula. Maknanya kalau kata kita whitelist, all site will be blocked except one that is list. Kita boleh enable semula dengan kita jadikan dia sebagai whitelist, ataupun kita remove semula URL Facebook ni. Maknanya kalau kita masuk sekali lagi facebook.com. So jadi kita nampak kan, Facebook dah keluar sekarang ni di screen kita. This is idea bagaimana kita gunakan kita block URL. Maknanya dengan anak kita, kalau katakanlah kita suspicious terhadap certain URL, katakanlah kita nak stop ataupun block YouTube
.com. So kita just type katakanlah youtube.com, dan kita klik tanda tambah kat sini. Okey, masuk. So berapa banyaklah, maknanya kalau kita kat sini kita hanya digunakan add 5 sahaja. Okey. So nampak so tuan-puan dapat idea bagaimana kita nak do a protection melalui URL. Okey, saya take out semula. Okey, then yang kedua saya nak tunjuk kat sini work mode. Okey, basically kat sini katakanlah yang ni sebenarnya related kepada environment di office lah. Okey. Tapi tak apa saya tunjuk. Okey, basically kita guna kaedah sama, kita guna URL Facebook juga. Okey. So kita boleh add. Okay, then saya tunjuk dekat okay, saya go to icon extension ni. Saya klik kat sini. Okay, kalau tuan-puan nampak kat bawah ni, okay, basically apa yang dimasukkan dengan work mode ni, katakanlah ini sebenarnya tak related pada anak-anak kita ni. Sebenarnya kita set, contohnya kita nak block penggunaan certain website ataupun okey, katakan dalam case kita ni saya dah saya set work mode ni, saya hanya block facebook.com. Okey, then katakanlah saya klik start, then automatically dalam masa 20 minit ni tidak digunakan langsung untuk kita access ke Facebook. Okey, dalam case kita ni, katakanlah waktu pembelajaran anak-anak kita di rumah, kita boleh set benda yang sama. Okey, this is a simple method. Dan katakanlah sebaik saja kelas berakhir, dan automatically bila time ni tamat, then dia akan allow semula. Okay, ini cara kedua lah, maknanya based on work mode punya setting. Okay, saya go semula. Okay, yang lain saya tak go deep. Okay, basically yang main komponen kat sini block site dan juga work mode. Okey, ada point ketiga, block by words. So katakanlah kita nak restrict sesuatu perkataan ataupun spesifik perkataan, dan kita juga boleh set kat sini. Contohnya katakanlah katakanlah agent Ali contoh. So kalau kita set based on word, kita pun boleh restrict. Dalam kes ni katakanlah kita set criminal, katakanlah content adult, yang wording adult. So then kita boleh keep add kat sini. So katakanlah anak-anak kita menggunakan browser, dia search, mereka search, so automatically akan block. So yang ni this is blocking by word. So untuk starting point kita boleh guna dahulu setting ni. So simple dan kira tak memeningkan kepala lah sebenarnya. Okay. Then yang lain saya tak go deep lah. Okay, yang lain basically since yang ni is a free version, so dia dah enable adult content. So yang lain is protected lah. Okay. Okay, that's all untuk blog site. So far clear Sifu Zainal? Yeah. Okay kak? Okay. Cuma saya ada beberapa soalan lah sikit Sifu Faris. Berkenaan dengan blog site ni, dia ada package yang berbayar. Apa beza dia punya package yang berbayar tu dengan yang free site tu? Boleh terangkan sikit tak? Mungkin penonton kita ada yang nak tahu juga. Ada sikit. Okey. Okey, soalannya bagus Sifu Zainal. Okey, kat sini saya tunjuk semula. Okey, basically dia ada banyak komponen yang disable kalau kita gunakan free version. Okey, contohnya tadi, okey, katakanlah kita gunakan pay yang berbayar. Okey, yang berbayar maknanya RM5 per month, maknanya kalau kita darab 4 dalam RM20. So basically this amount untuk one year punya duration. So basically kita can do more customization dalam kita punya setting. So kalau sebagai contoh unlimited blocking list. So block as many site. So then useful insight. So kita boleh see the trend, time, then customize blog page. So kita boleh do a design
design kita, mana kita can do more comprehensive punya page lah untuk kita do some inilah kita nak tunjukkan dekat screen lah. Contohnya now katakanlah apabila kita guna free version, so dia nampak default punya image. So if kita gunakan yang berbayar, so basically kita boleh customize page tu, maknanya kita nampak more professional lah. Then kita boleh do blog by category, maknanya ada banyak lagi lah komponen yang kita boleh lihat. Okay, saya tunjuk sekejap. Okay, sebagai contoh lah, okay, customize blog page. Yang ni sekarang ni protected. So this is a lock lah, technically by default lock. So kategori pun okay, hanya adult content sahaja yang di enable menggunakan free version. So yang lain is protected. So basically teorinya mudah sebenarnya. Maknanya dengan komponen berbayar ni kita dapat more lah. So more komponen yang kita boleh do a filtering lah. Okay. Okay, so sekarang ni kita dah tahu bahawa ada software macam Blogsite yang mampu membantu parents untuk membuat pantauan dan juga mengelak anak-anak daripada browsing laman web yang tidak sepatutnya. Okay, so Sifu Faris, adakah ada lagi choices untuk parent-parent menggunakan perisian ataupun sistem web yang ada? Kalau Sifu Faris boleh cadangkan lagi, kalau ada boleh mungkin terangkan sikit lah. Okay, saya just nak sentuh another browser. Okay, saya stop share ni dan saya continue another share ya. Okay, sekejap. Okay. Okay, seperti yang saya terangkan awal tadi. Okay, saya ada saya tunjuk screen daripada Google Chrome. And now saya nak tunjuk menggunakan Microsoft Edge. Okay, kat sini saya just saya nak bagi idea kepada tuan-puan audience yang menonton kita malam ni. Yang ni sebenarnya based on kat mana kita family lah. Ataupun katakan Sifu Zainal prefer guna Microsoft Edge. Then go ahead untuk configure dan do protection dalam Microsoft Edge. Tetapi ada setengah orang, setengah parent ataupun setengah any user mereka prefer guna Google Chrome. So terpulang. Basically yang message yang saya nak sampaikan sini, kita mesti buat satu protection walau apa jua browser yang kita guna. Katakanlah kita guna Safari ke, kita guna Firefox. So make sure kita tahu bagaimana kita nak set browser kita ni. Okay, kat sini nampak saya share another screen menggunakan Microsoft Edge. Boleh nampak. So yang ni basically seperti Internet Explorer lah. Okay, kat sini saya dah tunjuk setting yang saya dah enable. Basically kat sini bagaimana kita set configuration ni. Okay, contohnya ni saya gunakan anak saya sendiri lah. Okay, saya dah tunjuk anak saya nama. Okay, umur 11 tahun. Okay, apa yang kita boleh buat? Okay, yang ni menggunakan Microsoft 365 lah. Basically 365. Okay, kita ada family safety. Okay. Okay, kalau tuan-puan subscribe pada Microsoft 365, basically kita ada function untuk do parental control dalam browser kita, Microsoft 365. Okay. Apa yang saya nak terangkan di sini, basically step dia mudah. Kita perlu configure kat sini. Okay, dalam setting 365 kita ada satu portion family safety. So once kita klik family safety, so kita akan nampak lah kat sini bagaimana kita nak set permission untuk family member. Dalam kes ni saya sebagai organizer kepada family lah, maknanya saya tu ketua family, saya become organizer. Then the first step yang kita perlu buat is kita add family member. Basically once saya add ni, saya telah add nama anak saya dalam setting ni, dalam family safety. So kita nak jadikan anak-anak kita ni sebagai as a collaboration. So meaning to say that katakan kita ada 3 orang anak yang bersekolah yang menggunakan komputer di rumah, kita add mereka. Mana dengan syarat mereka ni kena ada account email lah.
So dalam kes ni saya anak saya menggunakan Gmail. So saya add dalam as a family member. So kat sini kalau tuan-puan tengok dekat screen ni, kita nampak ada menu activity, screen time, app and game limit and more option. So saya just tunjuk how kita boleh do a setting lah untuk anak kita. Okay, now anak saya dah become member. Kat sinilah saya akan buat some setting untuk protect anak saya daripada browse ke website ataupun bila anak saya browse terdapat konten yang tak sepatutnya, dia akan protected lah. So dalam kes ni katakanlah apabila saya set Microsoft Edge, so anak saya kena guna Edge lah, mana saya kena setting ni hanya apply kepada same browser lah. Okay, basically kat sini kita ada view activity, mana kita boleh tunjuk apa yang aktiviti yang digunakan oleh anak kita. Kita hanya dengan enable atau disable. So once kita enable kat sini, so kita boleh set email report kepada kita as a ketua keluarga. Kat sini ni satu function untuk reporting. Then ada juga app dan games. So kita boleh set block limit, kita boleh restrict whatever application games ni. Then web browser, search, screen time. So kat sini kita kena do more research lah. This is a way where how kita boleh configure setting dekat PC anak kita. Katakanlah anak kita nak gunakan komputer yang sama, then dia akan polisi ni akan apply lah di sini. Okay, yang second menu is a screen time. Okay, katakanlah kita nak limitkan devices untuk anak-anak kita guna, so kita enable. So kita boleh enable. Contohnya kat sini apply untuk Windows 10 device. So kita boleh set. Katakan sekarang ni sebagai contoh di screen tuan-puan ni. Okey, tuan-puan tengok allow daripada pukul 7 pagi pukul 8 sampailah malam. So yang warna biru ni actually yang dibenarkan guna browser. Maknanya device yang inilah yang kita nak bagi kat anak kita lah. So kalau kita nak restrict, so kita boleh configure lah. So kita boleh block. So basically step ni sangat mudah. Maknanya kita kena keep explore lah. Okay, ni komponen kedua. So menu ketiga, app dan game limit. So yang ni kalau yang mana yang melibatkan games, so kita boleh limitkan time mereka lah. So kita just turn on dan kita boleh pilih komponen yang kita nak disable. Okay. Then content restriction, seterusnya content restriction. Okay, kat sini kita boleh allow software ataupun browser yang kita ni lah, mana based on preferable kita lah. Mana katakanlah tuan-puan nak allow certain app ataupun certain software, so kita just configure kat sini lah. So dalam kes ni, okay, saya just tunjuk kat bawah ni is a web browser. Okay, by default turn off. The browser adalah dalam status mode off. So apa yang saya buat, saya enable kat sini web browser. So saya akan nampak okay, yang ni adalah setting default yang telah dibuat oleh Microsoft Edge lah. So katakanlah tuan-puan nak dia remove Chrome, so just klik remove, dia akan keluarkan lah. Okay. Then allow, okay, katakanlah always block, kita nak, dalam kes saya ni saya letak always block, saya masukkan youtube.com. So dia akan block youtube.com. Okay, katakanlah kita nak allow specific website, kita just masukkan ke sini dan kita klik tambah, then dia akan filter ke sini lah. So basically step ni is quite straightforward. Then tuan-puan boleh cuba sendiri setting ni. So yang penting kita kena keep try and error lah, because kita ada 1001 maknanya step yang kita boleh apply, mana depend kepada apa yang kita nak untuk kita buat protection kepada anak kita. So another one is really ni is a beauty thing lah daripada 365 lah. Basically kita pun boleh enable tracker untuk anak kita. Katakanlah mereka ada device dengan Android device, so mereka ke mana-mana kita enable configuration ni, then kita boleh trace mereka kat mana mereka berada. So this is how kita boleh do some protection lah pada anak kita. So simultanean saya rasa itu yang perkongsian saya, tip technical, mana yang saya cover
penggunaan ataupun setting menggunakan Google Chrome. Then apa itu Safe Search? So kita kena turn on. Yang kedua, menggunakan free tool block site. So mungkin sebenarnya pun ada tool yang sebenarnya pernah guna lah. So dalam kes ni saya just tunjukkan block site. So sebagai tool yang mudah untuk kita do starting terhadap configuration PC kat rumah. Dan yang ketiganya menggunakan Microsoft Edge. So kat sini setting yang yang kita boleh buat lah. Jadi moga dengan sharing ni tuan-puan yang menonton malam ni, saya harap dapat idea bagaimana kita nak do some restriction kepada PC kita lah. So ini bukannya sekadar try and error, tapi sebenarnya benda ni penting tau untuk kita pelajari. Sebenarnya kita masih jauh ke harapan, mana kita nak menghadapi next year ni. So kita tak tahu, kemungkinan besar anak-anak kita akan belajar secara online mungkin beberapa bulan lagi. So kita tak tahu bila endingnya. So nak tak nak kita kena buat persediaan untuk buat protection kepada PC di rumah, di komputer di rumah, di laptop di rumah. Okey, Cikgu Zainal, saya rasa itu saja daripada saya malam ni. Moga dapat manfaat lah sedikit tip teknikal daripada saya. Okey, terima kasih Sifu Faris. Actually sedar tak sedar dah hampir 45 minit kita bersembang malam ni. So banyak benda yang saya rasa Sifu Faris dah kongsi bersama-sama dengan penonton malam ni. Saya nak tambah pun masa pun tak cukup, tapi saya just nak imbang. Selain daripada software yang digunakan oleh Sifu Faris yang dah ditunjukkan oleh Sifu Faris sebentar tadi, saya juga nak cadangkan kepada anda untuk menginstall software seperti Internet Security. Saya dah sebut benda ni pada sesi yang lepas berkenaan Internet Security. Kenapa kita perlu pakai software macam ini? Adalah kerana dia memberi protection lapisan kedua kepada anak-anak kita apabila browsing. Ya, memang betul kita ada kita boleh block menggunakan block site dan juga Windows 365 365 punya software. Namun ada kalanya anak-anak kita terklik ataupun masuk ke dalam website tertentu yang tidak ada dalam senarai biasa. Maka internet security ni dia akan menapis kandungan yang mempunyai malware ataupun virus. Okey, so saya rasa fungsi ni amat penting lah, juga menjadi lapisan kedua bagi block site punya software. Okey, so saya rasa malam ni kita dah dapat input yang amat baik. 42 minit kita berkongsi setakat ni. So saya rasa kalau anda ada sebarang soalan, cadangan dan juga komen, saya sarankan anda tulis di bahagian komen di bawah. Dan kalau anda ada rasa persoalan yang boleh kita kongsikan dalam sembang IT pada masa akan datang, silakan isi dan juga sama-sama kita semarakkan penggunaan teknologi bagi melindungi anak-anak kita dan menyelamatkan kita daripada penyalahgunaan internet itu sendiri. Okey. So sebelum kita tutup, kita ada 2 minit lagi sebelum kita tamat. So saya rasa mungkin Sifu Faris nak simpul sikit berkenaan apa yang dah dipresent tadi selama 2 minit. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, jadi sebelum kita berakhir, saya just nak recap baliklah bagaimana kita ni sebagai parent lah terutamanya, kita perlu orang kata cakna so kita guna cakna, istilah cakna dengan keselamatan anak-anak kita ni di internet so sekarang ni situasi yang kritikal bukan sahaja di luar rumah tetapi di dalam rumah. Jadi sebagai ibu bapa yang ada anak-anak yang bersekolah, terutamanya yang daripada darjah 1 ke darjah 6 yang mula mengenal perkara-perkara baru, so yang mereka tak pernah lihat yang sebelum ni, so ini mereka amat mudah terdedah dengan perkara-perkara negatif ni jika kita tak mengambil peranan kita dengan sebaiknya untuk mengawal akses internet. So kita adalah sepatutnya kita bertanggungjawab
untuk mempelajari sedikit, mana tak banyak, sikit pun tak apa. Yang penting kita kena buat something supaya anak-anak kita ni sekurang-kurangnya bila mereka belajar ni okey, mereka protected lah. So kita pun bertanggungjawab untuk memastikan masa depan mereka ni berjalan dengan baik lah. Maknanya dari segi anasi negatif ni daripada cyber, so mereka ni terkawal lah. So itu je yang kita boleh buat sebab kita ni di era digital sebenarnya, zaman transformasi digital. So penggunaan internet begitu hebat, di mana-mana dia menggunakan smartphone, tablet, komputer di rumah, PC, mana kawalan tu memang perlu ada lah. So nak tak nak, boleh katakan wajib lah, senang cerita, wajib buat lah. So kita ambil lah beberapa langkah yang pertama untuk kita buat supaya insyaAllah supaya anak-anak kita ni protected. Okey, terima kasih Sifu Faris. So saya rasa malam ni input kita sangat baik sebenarnya. Terutama bagi anda dah boleh tengok sendiri hands on yang diberikan oleh Sifu Faris sebentar tadi, dan hopefully saya harap semua parent, penjaga dan student sendiri boleh apply this technique dalam anda punya browsing harian sebab benda ni sangat penting. Sebab once you punya information keluar daripada ruang yang sepatutnya ruang zon selamat dan terbuka kepada publik, maka benda ni akan menjadi isu besar dari sudut security lah. Dan kita takut kalau data peribadi ataupun anak-anak kita sendiri terdedah kepada something yang totally negatif dan tidak ada lagi jalan pulang selepas tu. Dan benda ni akan memberi kesan daripada zaman muda sehinggalah mereka tua kelak. So, terima kasih pada Sifu Faris kerana memberikan input kita pada malam ni. Saya juga ucapkan terima kasih pada anda semua yang sanggup datang dan tunggu Sembang IT malam ni. Dan jangan lupa, kita akan bersama-sama lagi pada minggu hadapan dalam bukan minggu hadapan tahun hadapan tahun hadapan dalam sesi Sembang IT. Saya ucapkan terima kasih pada anda semua. Jadi kita tangguh dulu majlis kita malam ni dengan surah wal as dan tasbih kifar. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.